Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Farihatul Umar binti Muslih, A158837 dan merupakan pelajar pendidikan khas. Saya di bawah penyelia Dr. Kamariah Abu Bakar. Saya membawa tajuk tesis Penggunaan Bahan Batu Mengajar BBM dalam kalangan bakal guru pendidikan khas Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya akan memberi penerangan tentang kajian yang saya jalankan. Saya memilih untuk mengkaji tentang bahan batu mengajar kerana kajian literatur yang saya jalankan menyatakan bahawa bahan batu mengajar dapat merangsang dalam menimbulkan minat bagi melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh itu, pada pendapat saya, BBM ini sangat penting dalam sesuatu proses PDPC. Saya membuat perumpamaan bahawa PDPC tanpa BBM seolah ketupat tanpa rendang. Rasanya tidak menarik jika PDPC tiada BBM. BBM dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu bahan-bahan elektronik, bahan-bahan bukan elektronik dan bahan-bahan bercorak pengalaman. Bahan-bahan elektronik seperti komputer, video ataupun slide, manakala bahan-bahan bukan elektronik dibahagikan seperti pen, marker ataupun lembaran latihan, dan akhir sekali bahan bercorak pengalaman seperti melakukan lawatan ataupun melakukan aktiviti didik hibur. Kepentingan kajian yang saya jalankan ini, saya berharap agar dapat menambahkan pengetahuan tentang bahan batu mengajar yang terkini di samping dapat membaiki kaedah pembinaan penggunaan bahan batu mengajar. Saya dan seperti kawan-kawan yang lain mengharapkan agar kajian yang saya jalankan ini dapat membantu kami sedikit sebanyak untuk menjalankan praktikal kami di sekolah. Saya telah menetapkan 3 objektif sepanjang saya menjalankan kajian ini. Objektif kajian adalah seperti yang berikut. Pertama, mengenal pasti jenis bahan batu mengajar BBM yang disediakan oleh bakal guru pendidikan khas UKM. Yang kedua, mengenal pasti kekerapan dalam menggunakan BBM oleh bakal guru pendidikan khas UKM. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan BBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pelajar. Kajian yang saya jalankan menggunakan reka bentuk kajian kualitatif, iaitu saya menjalankan temu bual untuk mendapatkan data kajian. Saya menggunakan kaedah temu bual separuh struktur di mana saya merangka 7 soalan utama dan akan ada soalan lanjutan bergantung kepada sesi temu bual yang dijalankan. Persepelan kajian dalam kajian saya adalah dalam populasi pelajar pendidikan khas tahun 4 sesi 2019-2020 yang terdiri daripada 51 orang. Oleh itu, saya telah memilih 4 orang responden yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, demografi dan pendidikan. Sekarang, saya akan menerangkan tentang dapatan kajian yang telah saya peroleh. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan maklumat latar belakang responden yang dibahagi kepada dua, iaitu maklumat demografi seperti jantina dan umur. Kedua, faktor demografi latar belakang pendidikan dan bidang pengkhususan major minor. Dapatan kajian yang saya peroleh adalah keempat-empat responden merupakan perempuan dan dua daripadanya masing-masing berumur 22 tahun dan 23 tahun, manakala bakinya berumur 25 tahun. Untuk latar belakang pendidikan, seorang daripadanya daripada Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM, seorang lagi daripada STPM dan selebihnya merupakan lulusan diploma. Bagi bidang pengkhususan pula, dua daripadanya mengambil masalah pembelajaran dan selebihnya masing-masing mengambil masalah penglihatan dan masalah pendengaran. Perkara ini saya mengambil faktor supaya saya dapat mengkaji secara menyeluruh terhadap BBM yang digunakan oleh bakal guru pendidikan khas. Berikut merupakan jadual data analisis demografi. Jantina lelaki 0,
perempuan 4, jadi peratusan adalah 100% perempuan. Umur pula terdiri daripada 22 tahun, 23 tahun dan 25 tahun. Untuk latar belakang pendidikan terdiri daripada STAM, STPM dan diploma. Slide berikutnya merupakan sambungan daripada jadual analisis demografi. Bidang pengkhususan terdiri daripada masalah pembelajaran, 2 orang, masalah penglihatan, 1 kekerapan dan masalah pendengaran, 1 kekerapan. Untuk bidang pengkhususan minor pula terdiri daripada subjek bahasa Melayu dan pendidikan Islam, masing-masing mempunyai kekerapan 2. Jadi, jumlah keseluruhan untuk data analisis demografi adalah 100%. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang maklumat penggunaan bahan bantu mengajar BBM ketika proses pembelajaran dan pemudah cara PDPC. Saya telah bahagikan kepada 3 kerana saya selaraskan berdasarkan kepada objektif yang telah ditetapkan di awal kajian. Pertama, jenis BBM yang disediakan. Data yang diperolehi menunjukkan responden A menggunakan bahan maujud. Bahan maujud ini dikategorikan sebagai BBM bukan elektronik kerana bahan maujud ini didefinisikan sebagai bahan yang boleh disentuh, dilihat atau dirasa. Manakala responden B, C dan D menyatakan menggunakan pelbagai jenis BBM iaitu bahan elektronik dan bahan bukan elektronik. Manakala responden D juga menyatakan bahawa menggunakan BBM bercorak pengalaman iaitu pernah menggunakan kaedah didik hibur. Perkara ini menunjukkan bahawa keempat-empat responden telah menggunakan pelbagai bahan jenis BBM. Kedua, kekerapan menggunakan BBM. Keempat-empat responden iaitu A, B, C dan D menunjukkan kekerapan yang tinggi dalam penggunaan BBM ketika proses PDPC. Perkara ini selaras dengan pernyataan daripada responden C yang menyatakan bahawa mereka disarankan dan digalakkan menggunakan BBM dalam menjalankan proses PDPC kerana sebagai seorang guru pendidikan khas, BBM ini sangat membantu dan memudahkan sesuatu proses PDPC yang dijalankan. Yang ketiga adalah keberkesanan penggunaan BBM. Data yang diperolehi menyatakan keempat-empat responden A, B, C dan D menyatakan terdapat keberkesanan dalam penggunaan BBM terhadap proses PDPC. Namun begitu, pernyataan daripada responden D menyatakan bahawa pernah sekali tiada keberkesanan BBM yang digunakan. Hal ini demikian kerana pelajar di dalam kelas tersebut tidak mempunyai pengalaman dalam mengendalikan BBM yang telah disediakan oleh guru tersebut. Perkara ini perlu dititikberatkan kerana sebelum menyediakan BBM, seorang guru itu perlu memerhati apakah keperluan dan kemahiran yang pelajar itu boleh melakukannya. Jadi, apabila kita menggunakan BBM tersebut, kita berharap agar BBM tersebut menunjukkan keberkesanan ketika proses PDPC itu dijalankan. Berikut merupakan jadual maklumat penggunaan BBM ketika proses pembelajaran dan pemudah cara PDPC. Saya telah meringkaskan jadual ini berdasarkan kepada penerangan saya sebentar tadi. Slide seterusnya akan membicarakan tentang perbincangan. Secara keseluruhannya, kesemua responden yang dipilih terdiri daripada pelbagai latar belakang iaitu maklumat demografi dan faktor demografi. Hasil menunjukkan objektif kajian tercapai. Responden bersetuju dengan perkara yang dinyatakan. Perkara ini berdasarkan kepada kepelbagaian penggunaan BBM ini dapat meningkatkan tahap kreativiti bakal guru di samping dapat mempertingkatkan kemahiran menyediakan BBM dan mengajar. BBM juga mampu menarik minat pelajar melibatkan diri secara aktif dalam sesi PDPC. Penggunaan BBM dapat membantu guru mencapai objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan proses pemahaman isi pengajaran dengan lebih jelas dan mudah, selain dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar.
Sekian daripada saya. Terima kasih.